Salam dan hai kepada semua pencatur. GM Magnus Carlsen memang asyik menang. Jadi kita nak tengok hari ini kemenangan dia di Chessable Masters di final menentang GM Alireza Firozja. Okey, baik. Kat sini dia main putih menentang hitam yang dimainkan oleh GM Alireza Firozja. Magnus mulakan dengan pawn ke D4, dibalas dengan naik ke F6. Kita ada Bishop G5. Ini dipanggil Tromposki attack. Bukan terung. Terung itu terung sambal balado. Sedap betul. Okey, pawn ke D5 kat sini. E3, C5, naik D2, naik C6, letak tekanan ke atas D4, jadi C3 kawal pawn tu. Kita ada pertukaran pawn, pawn C makan pawn D4, pawn E makan pawn D4, H6 serang bishop, bishop undur ke H4, bishop F5, naik G, F3, pawn E6, bishop E2, bishop D6 dan seterusnya. Castling kosong. Hitam gerakkan queen ke C7. Seterusnya kita ada bishop ke G3, tutup segala ancaman kat sini. Jadi kita ada bishop makan bishop G3, pawn H makan bishop G3 dan seterusnya pawn ke H5. Alireza memulakan serangan di sebelah king dan kita nampak kat sini dah mungkin dia tak nak castling pendek, dia nak castling panjang dan cuba buat serangan ke atas king Magnus. Okey, Magnus teruskan dengan rook pergi ke E1, kita ada G6, naik ke F1, naik G4, queen D2 dan seterusnya. Alireza membuat castling panjang 0-0. B4 dimainkan. Tengok macam mana kedua pemain cuba untuk membuat serangan berlawanan arah. King ke B8, kita ada A4, F6, naik ke H4, pawn ke G5 serang naik, jadi naik makan bishop di F5, pawn E makan naik F5, seterusnya bishop ke D3. Nampak pawn lemah, terus dia serang. Okey, naik ke E7, mengawal pawn di F5, kita ada F3 serang naik, balik ke H6, rook masuk ke E6. Tengok, kedua pawn yang lemah diserang oleh Magnus. Rook H pergi F8, kawal pawn tu dan seterusnya rook A pergi ke E1. Kita dapat tengok kat sini, sudah semestinya putih ataupun Magnus yang mempunyai kelebihan lah sebab dia ada file yang double rook kat sini, serangan ke atas naik, bishop pun menyerang, queen pun aktif dan pawn dia pun agak tinggi menakutkan bersedia bila-bila masa saja nak serang ke hitam. Jadi kat sini memang putih mempunyai kelebihan. Alireza teruskan dengan naik pergi ke C8. Kita ada pawn ke A5, naik keluar ke D6, pawn A6 dan kat sini sudah semestinya tak makanlah sebab kalau hitam makan, ini memberi peluang untuk Magnus buat serangan ke arah file A yang terbuka. Jadi korang kena tahu kat sini Sebab itu kat sini Alireza mainkan pawn ke B6, tutup segala serangan. Tapi Magnus teruskan serangan dia dengan naik pergi ke E3. Tengok, pawn lemah serang. Ada pawn lemah serang dan kat sini jadi Alireza ada masalah. Macam mana dia nak kawal pawn ni? Kalau dia larikan naik, pawn ni pula yang mati. Jadi kat sini kalau dia nak kawal, dia hanya boleh gerakkan queen pergi ke C6 kawal pawn ni. Tapi masalahnya, Magnus akan mainkan tolakan pawn ke B5, serang queen, jadi queen kena balik contohnya ke D7 dan knight boleh makan pawn D5 secara percuma dan bila makan yang tu, memang posisi hitam akan hancur. Jadi kat sini, selepas naik E3, memang tak boleh kawal dah. Jadi Alireza, dia gerakkan queen dia pergi ke D7, cuba untuk serang rook kat sini lah. Okay, kita ada knight makan pawn D5, free dan seterusnya satu gerakan cubaan defend yang bagus oleh Alireza dengan knight pergi ke E4 bagi free knight. Kenapa? Bukan free. Sebab apa kat sini? Queen tu nak makan rook secara percuma atau nak makan knight secara percuma. Tapi ni Magnus. Jadi Magnus buat apa yang Magnus kena buat. Dia buat gerakan yang bagus juga dengan rook makan pawn di B6 check. Okey. Pawn A makan rook B6, kita ada pawn F makan knight di E4 dan kat sini kita dapat tengok Magnus telah menukarkan satu rook dengan satu bishop. Tapi kat sini dia punya posisi sangat cantik, sangat bagus sebab dia punya buah ni semuanya aktif dan dia punya pawn ni banyak juga dan menakutkan. Boleh tolak ke depan dan buat serangan dan mana tahu tengok-tengok ada pas pawn kat sini pula kan. Okey. Jadi kat sini Alireza mainkan king pergi ke A7, kita ada pawn ke B5, kukuhkan lagi pawn tu. Pawn F makan pawn E4, bishop makan pawn E4 dan seterusnya queen makan pawn di B5. C4 ditolak kat sini dan ini gerakan bagus.
C4 ni tak boleh makan, poison pawn, pawn beracun. Kalau queen makan jadi macam mana? Kalau queen makan pawn C4, rook akan pergi ke C1 serang queen dan lepas queen lari, contohnya queen lari ke B5, rook akan masuk ke C7 dan kat sini ke mana-mana king hitam lari memang akan bermasalah. Sebagai contoh, kalau king lari ke B8, rook boleh pergi ke B7 check, lepas tu king lari ke C8, kita ada checkmate knight di E7. Kita kembali ke sini selepas rook ke C7. Nak lari mana lagi? Kalau king lari ke A8 pun sama, ada checkmate. Knight makan pawn B6, double check kat situ. King kena lari B8 dan selepas rook pergi B7, checkmate juga. Lepas rook C7, kalau king makan pawn pula, king makan pawn A6, bishop akan pergi D3. Kita dapat tengok ada pin terhadap queen, queen mati. Memang hitam akan kalah serta-merta. Sebab tu, selepas pawn C4, hitam tak makanlah pawn C4. Dia queen pergi ke A5. Cuba untuk tukar queen. Cuba untuk defend macam ni. Tapi semestinya kat sini Magnus tak nak. Dia gerakkan knight pergi ke B4 dengan ancaman nak masuk C6. Ancaman ni bagus sebab dia bukan bercabang 2 je. Dia bercabang 3. Jadi apa-apa yang hitam buat memang akan kena cabang tu. Sebagai contoh kat sini Alireza gerakkan rook C8. Cuba kawal. Tapi masih lagi ada cabang 2 kat situ. Jadi Magnus gerakkan saja knight masuk ke C6, buat fork dan rook terpaksa makanlah, rook makan knight C6 dan kat sini kita tak makan terus. Kang nanti queen makan queen, kita percuma menangis pula. Jadi kat sini kita makan queen A5 dulu, bishop makan queen A5, barulah bishop makan rook di C6 dan kita dapat tengok Magnus ada kelebihan 1 point dan bukan itu sahaja, dia punya buah dua-dua sangat aktif dan pawn dia ni sangat-sangat cantik lah. Okey. Knight F5 dimainkan buat serangan fork kat situ. Kita ada pawn tolak ke D5. King makan pawn E6. Pawn tolak lagi C5. Dah ada pas pawn, maju sahaja ke depan. Rook ke D8. Rook E6. Knight pergi ke D4. Serang rook kat sini. Tapi kat sini Magnus buat gerakan bagus dengan bishop pergi ke A4 buat check. Kenapa ini bagus? Kenapa tak boleh makan rook? Sebab kalau knight makan rook di E6, pawn D akan makan je knight tu di E6 tu dan tak ada siapa boleh halang. Nak halang macam mana pawn ni? Nak pergi sini tak boleh, ada bishop. Kalau rook contohlah pergi ke tempat lain lah, C8, memang akan tolak je E7. Macam mana nak halang? Tak dapat, memang putih akan menang. Sebab itu selepas bishop ke A4, knight tak makanlah rook dekat E6 tu. Dia larikan king pergi A7. Tapi kat sini rook E7 check pula. King lari ke B8 dan D6 ditolak kat sini. Makin dekat nak promote jadi queen. Rook ke C8 serang pawn. Jadi kita ada rook pergi E4 serang knight. Knight lari ke F5 serang pawn. Jadi king pergi ke F2 kawal pawn tu. Kita ada rook makan pawn di C5 dan ini merupakan kesalahan Alireza lah. Sebab apa? Sebab kat sini dia pun masa tak banyak jadi dia mudah membuat blunder. Walaupun memang dia nak kalah. Tapi korang boleh pause video kat sini dan cari apakah gerakan kemenangan untuk putih. Dia nak buat apa? Macam mana dia nak menang? Gitu cerita dia. Okey. Macam biasa, kalau suka konten channel ni, tolong like, share dan juga subscribe. Okey, jawapan dia senang. Kita nak majukan pawn, nak naik jadi queen. Kita pergi rook, pergi E8 check. Kat sini, memang hitam tak boleh buat apalah. Dia ada dua gerakan je. Kalau dia block, rook ke C8 block, memang kita tolak pawn ke D7 je. Nak makan rook pula jadi queen dan ini adalah kemenangan lah untuk putih. Sebab rook makan rook, pawn akan makan dan akan jadi queen. Manakala kat sini Alireza larikan king lah. King lari ke B7 pun sama. Pawn tolak ke D7. Memang tak boleh nak defend dah. Jadi kat sini Alireza teruskan main. Dia rook pergi ke D5. Kita ada pawn D8 tukar jadi queen. Rook makan queen dan rook makan rook D8. Kat sini memang kalah lah sebab ada kelebihan 1 rook. Alireza resign dan menyerah kalah kat sini.